Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Timbalan Sultan, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun 2025-2026 antara DPMMFC dengan Rimba Star FC. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Stadium Mini Jerudong Park. Anak Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai Ketua Pasukan DPMMFC. Pada perlawanan kali ini, DPMMFC menewaskan Rimba Star FC 10-1. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berjaya menjaringkan 3 gol. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Suroro Bolkiah, binti Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, PPPBD, berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis berlangsung di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib Yang di-Pertua sepanjang hayat PPPBD, dan Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Naib Yang di-Pertua PPPBD. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar, Selawat Tafrijiyah dan doa sebelum membaca Al-Quran. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Daing Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruh Jaya Kerohanian PPPBD. Bacaan tahtim dibawakan oleh para peserta Khatam Al-Quran dari Unit Pemimpin Muda Universiti Islam Sultan Sharif Hadi. Doa khatam dipimpin oleh Dr. Mariam binti Haji Abdul Rahman, Pesuruh Jaya Pemimpin Muda PPPBD. Sehat afiah dan manakala bacaan doa selamat dan doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam dipimpin oleh Pesuruh Jaya Kerohanian PPPBD. Operasi Tokek yang dijalankan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN bermula 29 Jun hingga 14 Julai 2025 telah menahan 35 orang dalam lingkungan umur 17 hingga 59 tahun kerana disyaki terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Operasi menahan 25 warga tempatan, 9 penduduk tetap dan seorang warga asing di lokasi yang berasingan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Blyth. Majoriti tangkapan telah ditahan di Jalan Nenas Sanggol, Kampung Katok.
Hasil operasi merampas 4 jenis dadah terkawal iaitu 38.67 gram syabu, 9.2 gram ganja, 0.69 gram ekstasi dan 0.27 gram Aramin 5. Turut dirampas wang tunai dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah berjumlah RM1.156 Brunei dan $2 Singapura. Sebuah kenderaan dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah, peralatan untuk membungkus packing dadah seperti gunting, paket lut sinar kecil dan alat timbangan digital dan alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah. 2 orang ditahan di pos kawalan Sungai Tujuh, daerah Blight kerana didapati menyeludup dadah masuk ke negara ini. Mereka akan disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan membawa masuk dadah terkawal. Manakala 4 orang yang ditangkap akan disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Kumpulan pengedaran dadah ini didalangi oleh seorang warga tempatan berumur 27 tahun yang mempunyai beberapa orang suruhan untuk membantu menjalankan penyeludupan dan pengedaran dadah termasuk golongan di bawah umur. Antara yang terlibat dalam rangkaian ini ialah sebuah keluarga yang mempunyai peranan yang berbeza. Siasatan juga mendapati bahawa sebahagian daripada mereka telah menyalahgunakan elaun bantuan kebajikan bulanan yang diterima sebagai modal dalam kegiatan jual beli dan pengedaran dadah. Kumpulan ini juga diketahui mengutamakan pelanggan dalam kalangan warga asing bagi mengaburi kegiatan mereka. Operasi ini merupakan usaha berterusan BKN dalam pembasmian kegiatan jenayah di kawasan Jalan Nenas Sanggol yang dikenal pasti sebagai salah satu hotspot penyalahgunaan dan pengedaran dadah serta kegiatan jenayah lainnya. BKN turut menegaskan akan sentiasa menjalankan tugas-tugas pembenterasan dadah dan menyasarkan kepada pengedaran dadah yang terus menjejaskan kesejahteraan dan keselamatan penduduk setempat. Manpower Blueprint adalah satu dokumen dasar kebangsaan yang digubal untuk membentuk tenaga manusia yang dinamik, berdaya tahan dan siap siaga masa depan seiring dengan keperluan industri masa kini dan akan datang. Blueprint tersebut menyokong maklumat pertama Wawasan Brunei 2035 iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Muhammad Daud Haji Tuah membawakan laporannya. Pemangku pengarah perancangan tenaga manusia mengongsikan negara mengambil pendekatan holistik dalam menyediakan asas kukuh bagi pembentukan generasi masa depan yang celik ilmu dan bersedia menyumbang kepada kemajuan sosioekonomi negara. Pelbagai usaha telah digerakkan secara bersepadu, iaitu merangkumi dasar pendidikan, latihan teknikal dan juga vocational, kerjasama dengan pihak industri, serta penempatan kerja yang lebih inklusif. Pihak Kementerian Pendidikan juga turut memberikan tumpuan kepada usaha mempersiapkan pelajar-pelajar petani dengan ilmu asas penggunaan teknologi baharu atau emerging technologies. Ini merangkumi pemahaman tentang penggunaan AI secara beretika dan bertanggungjawab. Secara keseluruhannya, usaha ini mencerminkan pendekatan whole of nation dalam membina ekosistem pembangunan tenaga manusia yang responsif, inklusif dan mampan. Ianya juga bertujuan bukan sahaja untuk menyediakan individu yang berpengetahuan dan berkemahiran, malahan juga untuk membantu rakyat petani untuk membina masa depan yang lebih cerah dan berdaya tahan. Pembangunan tenaga manusia yang berkualiti adalah tunjang kepada kejayaan Wawasan Brunei 2035. Salah satu cara utama untuk membantu membangun tenaga manusia negara
ialah melalui pelaburan dalam pendidikan dan latihan teknikal yang berkualiti. UTB turut memainkan peranan dalam pembangunan tenaga manusia melalui penghasilan graduan yang berkelayakan, berkebolehan dan berdaya saing dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh negara. UTB juga memastikan program-program pengajiannya relevan dengan keperluan industri serta membekalkan pelajar dengan kemahiran teknikal dan nilai keusahawanan untuk menyumbang secara aktif kepada pembangunan negara. Politeknik Brunei memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong agenda ini dengan menyediakan pendidikan teknikal dan vokasional yang berkualiti, relevan dan berpaksikan masa depan. Dengan terus memperkukuh kerjasama industri, memperkasa inovasi dalam pendidikan dan melahirkan graduan yang holistik, Brunei Darussalam menyumbang secara langsung ke arah merealisasikan 3 matlamat utama wawasan Brunei 2035. Dengan pelaksanaan Manpower Blueprint serta komitmen semua pihak dan semangat bersatu, negara akan dapat mencapai matlamat untuk membentuk tenaga manusia yang benar-benar dinamik dan berdaya tahan selaras matlamat wawasan Brunei 2035. Majlis Perundingan Kampung Pandan C dan Kicauan Unggas Fighter KB dengan sokongan Jabatan Daerah Belait menganjurkan pertandingan seni kicauan keputeraan burung murai Daerah Belait. Pertandingan dianjurkan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Lebih 200 ekor burung murai dipertandingkan dalam 6 kategori. Khatir bagi menyampaikan hadiah kepada pemenang yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Selain memeriahkan lagi sambutan perayaan pertandingan, bertujuan memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai seni kicauan burung murai yang terbaik. Pertandingan berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Dulia Maha Mulia ke-79 terus disemarakkan dengan pelbagai persembahan malam tadi. Di daerah Brunei dan Muara, pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja dimeriahkan dengan pementasan warna-warni retro permata seni. Acara dianjurkan oleh kumpulan permata seni dengan menampilkan gabungan persembahan nyanyian, tarian, sketsa dan seni mempertahankan diri dari ahli-ahli permata seni. Di pentas perayaan kawasan Tamu Tudung Saji Kuala Belait diadakan persembahan dari PAF and the Show Band. Anjuran Majlis Perundingan Kampung Lumut 2 hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Tutong persembahan kugiran irama simfoni muzika dari kumpulan D Symphony Band menyerikan lagi pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan juga kuis penonton. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan pementasan teater musikal bertemakan Pendekar Awang Maharu dianjurkan Latub Entertainment. Persembahan berunsur hiburan yang mendidik dan nilai menginsafkan. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79, kami bawakan sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Kami dari Daerah Polis Temburong ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari cawangan Operasi J, Daerah Temburong ingin merapatkan doa ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga baginda sentiasa dilempahkan rahmat, keapiatan dan kesejahteraan. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Pasukan Pengangkap 4001 Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong mengucapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, kesihatan dan kebahagiaan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam ingin merafakkan sembah ucapan Selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia baginda. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Penglibatan anak-anak tempatan dalam sektor perniagaan kedai runcit di negara ini sangat menggalakkan menurut Banci Majikan dan Pekerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Jabatan Buruh. Setakat bulan April 2024, lebih 6,000 pekerja tempatan bekerja dalam sektor tersebut manakala 8,350 pekerja kalangan pekerja asing. Berdasarkan Banci Majikan dan Pekerja tahun 2023, 1,444 syarikat didaftarkan sebagai kedai runcit dimiliki oleh warga negara tempatan dan sebilangan sahaja didaftarkan bersama rakan kongsi kalangan warga negara asing. Laporannya bersama Halinda Haji Rajai. Majoriti pekerja tempatan bekerja dalam bidang jualan termasuk sebagai penyelia kedai, pembantu kedai, juruwang dan jurujual. Manakala pekerja asing kebanyakannya sebagai pekerja asas seperti buruh kedai. Alhamdulillah, prestasi dorang sangat bagus, mungkin disebabkan pekerja di sini kebanyakannya orang tempatan, membuat kami merasa selesa dan dorang pun menunjukkan minat untuk bekerja walau hanya di sektor peruncitan. Saya berpeluang untuk meningkatkan lagi kemahiran komunikasi kerana saya berinteraksi dengan pelbagai jenis customer setiap hari. Bertanggungjawab dalam membantu operasi harian-harian kedai seperti sentiasa memastikan tempat ini tersusun dengan rapi, menyemak stok-stok yang dihantar dari syarikat-syarikat yang lain. Lazimnya kami menerima dan mengira stok bahan mentah setiap hari daripada pembakalan dan sentiasa memastikan tahap kebersihan sentiasa dititik beratkan. Memastikan proses pengiraan dan kutipan bayaran dilakukan dengan teliti. Memulangkan baki dengan tepat bagi menjamin kepuasan pelanggan dan melancarkan urusan jual beli. Kami diberikan gaji tetap, cuti bulanan, cuti awam serta allowance bulanan. Kami juga disediakan tempat berehat yang selesa.
Meningkatkan kemahiran komunikasi kami dengan pelbagai jenis pelanggan. Kami boleh membina disiplin diri kami juga dan boleh memperolehi pengalaman kerja yang luas. Di samping mendedahkan mereka kepada dunia perniagaan, perniagaan kedai runcit juga dapat membangunkan semangat keusahawanan dalam kalangan warga tempatan. Laporan Halinda Haji Rajii untuk Berita RTB.